بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin kita. Kita telah selesai bulan-bulan sebelum ni itu kita membicarakan tentang kita telah selesai bab yang terakhir sebelum ni. Jadi malam ni kita mulakan bab yang baru. Jadi kita tidak ada bab yang tergantung lah. Jadi malam ni kita start dengan bab yang baru. Kita masuk kepada bab nombor 4 daripada kitab, iaitu disebut sebagai Babus Sidqi, bab kebenaran. Bab Imam An-Nawawi kumpul hadis-hadis yang berkaitan dengan sidq, kebenaran. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan duduklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Ini satu firman yang Imam Nawawi mulakan. Sebelum masuk hadis tu, Imam Nawawi masuk ayat firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersama-sama dengan golongan-golongan yang benar. Bahkan dalam ayat yang lain yang dipetik oleh Al-Imam Nawawi menyebut, kata Allah, was-sadiqin was-sadiqat. Allah sebut secara khusus tentang orang-orang benar dalam kalangan orang lelaki dan kalangan orang perempuan. Bermaksud dalam bab ini Imam An-Nawawi nak bawakan kepada kita hadis tentang apakah itu menjadi orang yang benar, siapakah orang yang benar, dan apakah yang dikatakan kebenaran itu. Baik. Hadis tak apa nak banyak dalam bab ni. Saya ingat saya dalam 7 hadis kot. Tapi dalam bab ni ada 2 ke 3 hadis yang cerita dia yang ada cerita. Dan saya ingat hadis tersebut saya nak lama sikit. Hadis yang pendek-pendek ni saya nak ringkaskan sebab hadis yang lama tu dia dapat bagi kita faham, okey, inilah mana kebenaran. Baik. Fa awwalu an Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birr. Kata Nabi, sesungguhnya kebenaran itu dia membawa ke arah kebaikan. Jadi kita kena faham kebenaran tu dia bukan kebaikan lagi, tapi siapa saja yang benar itu tidak bawa selain daripada dia bawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu tak lain hanya membawa kepada syurga. Wa inna rajula la yusduqu hatta yakuna siddiqa. Dan seseorang lelaki itu, ataupun bila kata lelaki ni bermaksud semualah, dan seseorang itu tidak terus-menerus dalam keadaan dia menjaga kebenaran, dia bercakap benar, dia menjadi orang yang benar, dia ikhlas beribadat dengan benar, hidup dengan benar, terus-menerus berada dalam kebenaran, melainkan sampai tahap akan tertulis di sisi langit bahwasanya lelaki ini orang yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya penipuan itu tidak lain hanya membawa kepada kerosakan dan kejahatan. Tentulah. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu tak lain akan bawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yaktaba 'indallahi kadzdzaba. Wal a'yazu billah. Dan tidaklah seseorang itu terus-menerus berada dalam penipuan yang berpanjangan sampai tahap di sisi Allah dicatat, indallah, di sisi Allah dicatat hadza fulan kadzdzab. Lelaki ini ataupun perempuan ini seorang pendusta. Yang ni yang kita paling takut. Orang yang tak pernah menipu, sekali dia menipu dia tak duduk diam. Tapi orang yang telah kerap kali menipu, senantiasa menipu, sehingga kan bila dia tipu tu dia dapat reka jalan cerita tu sampai orang tak perasan yang dia sedang menipu. Orang ini bila mana dia sudah hidup di dalam penipuan, maka penipuan sudah tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi dia. Dia bebas menipu, dia rasa penipuan itu normal. Maka orang pun tahu dah dia ni penipu, dan di sisi Tuhan dia dicatat sebagai seorang penipu. Orang yang tak pernah menipu, sekali dia terpaksa menipu ke,
dia susah, dia tak senang duduk. Tapi orang yang dah biasa menipu, ribu-ribu kali pun dia menipu, dia duduk lagu tu lah. Tetapi kata Nabi dalam hadis yang satu lagi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu keraguan kepada sesuatu yang pasti. Ya. Fa inna sidqi tuma'ninah. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada tuma'ninah. Tuma'ninah ni maknanya apa? Ketenangan. Relax, bukanlah relax, ketenangan lah lebih tepat. Ya, tuma'ninah yang kita semayang tu lah. Sebab tu kita tuma'ninah ni duduk dalam rukun solat. Nah, kita setiap kali semayang, setiap kali perbuatan kita itu ada tuma'ninah ni. Mana dia ada berhenti sebentar. Dalam istilah fiqh dia terjemah tuma'ninah ni berhenti sebentar. Dalam istilah hadis kita kata ketenangan. Perkataan yang sama lah. Nah, berhenti sebentar tu mana jadi? Sabak bagi ada satu subhanallah sekurang-kurangnya. Bukan dia naik turun, kelut-kelut, tidak. Ya? Adakah sah semayang yang tidak ada tuma'ninah? Memang tak sah. Pasal tuma'ninah duduk dalam rukun. Duduk dalam rukun. Baik. Kadang-kadang orang tu dia menjaga tajwid, dia menjaga bacaan, tapi bila main perbuatan yang lain tu, dia rokok tak ada nak nafas lagi, dia naik dah. Itu tak sah. Pasal tuma'ninah tu duduk dalam rukun. Baik. Kata Nabi, orang yang benar itu tenang. Wal kaziba ribah, dan orang yang sentiasa berdusta itu ataupun penipuan itu tidak mententeramkan. Satu segi dia orang yang rajin menipu ni dia relax, dia boleh terus menerus menipu, tetapi dia tak boleh tipu dari sendiri, dia tak tenteram. Penipuan selalunya orang nak tutup penipuan tidak lain hanya dengan penipuan juga. Kalau seseorang itu tidak mula menutup penipuan dengan kebenaran, maka akhirnya penipuan itu akan terus menerus ditutup oleh penipuan juga. Tuan-tuan ingat dah dulu-dulu zaman pampir ada mainan yang keluar kepala kita katok. Ingat tak? Katok tak ni dia keluar tak sana, katok tak sini dia keluar tak sana. Begitulah penipuan. Kalau tak ditutup dengan pengakuan kebenaran, akhirnya dia akan terus menerus menghantui kita. Terpaksa tutup yang ni, orang tanya yang ni, tutup yang ni pula, tipu tang ni, tipu tang situ. Itulah sifat penipuan. Once kita mulakan penipuan, maka kalau kita tak tutup dengan pengakuan kebenaran, tak mengaku, maka akhirnya kita akan terus menerus menipu dan terpaksa menipu dan terus terpaksa menipu. Dan kalau kita tak tutup secepat mungkin, akhirnya kita akan terus menerus hidup dalam keadaan menipu. Tuan-tuan, ada satu gambar orang putih. Tak apalah tuan-tuan, tak payah tengok lah. Tapi kalau nak tengok juga BP, tak apalah. Satu gambar orang putih ni tajuk dia Flight. Tajaklah cerita kau ada anak muda nak tengok. Tuan-tuan nak tengok pun tak apa, ada cerita bagus ni, cerita pasal kebenaran. Seorang pilot ni, dia bawa kapal terbang. Satu hari tu kapal terbang dia tu berlaga, terjadi sesuatu, maka dia boleh kontrol kapal terbang dia tu sampai terbang memusing tu, tapi sampai boleh landing elok. Tapi dalam keadaan memusing. Tapi crash dalam 114 orang, dalam 9 orang saja mati, 100 orang hidup. Dia berjaya lah. Tetapi pilot ni, dia ni kaki minum arak. Oh, dia dengan arak ni kira teruk sungguh-sungguh. Arak dadah rokok ni cukup kuat punya. Dan setiap kali dia naik bawa kapal terbang pun, dia akan bawa botol arak buat sorok. Dan selalunya dia terlepas. Nak jadi cerita flight dia malam tu crash. Tapi bukan sebab dia minum arak pun. Sebab ada teknikal lah. Tapi kalau jumpa dekat penyiasat, maka orang akan salahkan dia lah mabuk. Dan memang dia mabuk pun masa dia bawa flight tu. Lepas tu tuan-tuan nak jadi cerita padri pula dah. Pramugari perempuan duk tolong dia ni mati. Banyak yang mati. Jadi bila orang tak tahu kata dia minum arak, orang duk puji dia lah, pilot yang bagus cakap apa semua ni, orang tak tahu ni. Tapi dia tahu yang dia menipu. Dan banyak kali dah sebelum ni dia terlepas. Sampailah perbicaraan kali tu, akhirnya dia berjumpa satu botol arak. Bukan yang ni lah. Jumpa satu botol arak. Maka member dia peguam kata kat dia, lah ni member hang pramugari ni ramai mati. Hang jual nama depa sudah. Hang katalah botol arak ni depa punya hang mati tu. Masa tu tuan-tuan, scene tu nampak cukup mendebarkan lah. Dia duduk tak tahu duduk nak mohon lagi ke tak mau, nak mohon lagi ke tak mau. Akhirnya dia mengaku depan seluruh orang ni, selain semua satu bekat tengok dia, mahkamah lah masa tu, dia kata tak, botol arak tu bukan pramugari punya, pramugari tu punya, botol arak tu saya punya. Dia kata saya lah yang mabuk. Lepas tu dia tarik nafas, selama ni saya memang kuat mabuk, saya lah kaki botol. Dia mengaku semua sampai semua orang terkejut lah.
Akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Tapi saya seronok ayat dia terakhir, dia kata, kalau saya tak tutup penipuan itu dengan pengakuan, saya tak tahulah nak jadi apa kat saya. Sebab apa? Saya ni dah berada pada satu tahap yang saya tak boleh menipu sekali lagi. Kalau saya menipu sekali lagi, saya akan binasa, dia kata. Maknanya seolah-olah macam dalam hidup saya ni ada kota tipu. Saya banyak kali dah saya tipu terlepas. Saya tak boleh dah, saya tak mampu dah nak menipu lagi. Maknanya apa tuan-tuan? Hati dia tak tenang lah. Walaupun dia terlepas, tapi dia tahu dia terlepas dalam keadaan dia menipu. Orang jawab periksa, muhung, bawa orang muda kata bawa toyol, bawa jawapan. Dia dapat A, dapat elok. Tapi orang seronok puji dia, dia sendiri tak seronok. Dia tahu aku dapat apa sebab aku bohong. Jadi pembohongan tidak memberi ketenangan, tuan-tuan. Nah, itu maksud Nabi tu. Nah, baik. Itu hadis yang kedua daripada riwayat Imam Tirmizi. Wa qala hadisu hasanus sahih. Baik. Hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni yang panjang sikit, yang mungkin boleh nak berkaitkan dengan kebenaran itu. Baik. As-salisu an Abi Sufyan Sakhar bin Harb. Hadis ni daripada Abi Sufyan ataupun nama dia Sakhar bin Harbin. Ya. Sakhar ni maknanya bukan Sakhar, Sakhri. Sakhar lah, tapi an Abi Sufyan As-Sakhri bin Harbin. Abi Sufyan ni, ya. Abu Sufyan ni lah bapa kepada Muawiyah, suami kepada Hindun yang buat tak elok dekat jenazah Sayyidina Hamzah tu. Tetapi akhirnya dia pun semua masuk Islam. Ya, baik. Dia juga bapa mertua kepada Rasulullah SAW. Anak dia yang bernama Maimunah itu Islam. Ya, baik. Dan anak dia masuk Islam awal daripada dia. An Abi Sufyan Sakhar bin Harbin, daripada Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Sebab tu nama dia kita kata radhiyallahu anhu. Dia sahabat, dia memusuhi Rasulullah peringkat awal, dan dia juga Abu Sufyan ini dia Bani Umayyah. Tapi bila jurai dia naik atas, dia bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Dia bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Fi hadisihi tawil fi qissati Hirqal. Kata Imam Nawawi dalam ni, dia kata ada satu hadis yang panjang, kisah Abu Sufyan dengan Hirqal. Hirqal ni pemerintah kerajaan Rom. Raja Rom lah, tapi Rom Timur. Rom Timur ni maknanya di Syria lah kalau peta sekarang. Dulu ni di Syam dulu ni wilayah Rom, ya, Rom Timur. Rom Barat masa tu ialah di Rom, di Itali. Rom Timur di Syam. Nah, jadi fi hadisihi tawil, dalam hadisnya yang sangat panjang, kata Imam Nawawi, ada satu hadis panjang Abu Sufyan cerita tentang kisah dia dengan Hirqal. Nah, qala Hirqal famadha ya'murukum. Jadi dia berkata Hirqal, apakah yang kamu seru? Apakah yang dia seru? Jadi Imam Nawawi petik hadis ni daripada situ. Jadi kalau kita petik daripada situ, saya takut kita tak apa nak faham. Jadi saya bawa hadis tu yang matan yang panjang tu, agar kita dapat faham jalan cerita ni. Nah, kenapa Imam Nawawi petik daripada situ? Sebab Imam Nawawi nak bagi kad yang bahagian kebenaran tu saja. Tapi saya nak bagi nampak jalan cerita yang penuh. Saya bermain yang hadis yang penuh lah. Tapi hadis tersebut riwayat Bukhari Muslim. Nah, an Abi Sufyan bin Harb, daripada Abu Sufyan bin Harb. Hadis ni, Abu Sufyan ni tuan-tuan, antara orang yang terpelajar dekat Mekah, dan pada era jahiliah pun dia pandai dah. Pasal tu anak dia Muawiyah pandai menulis. Sebab tu bila dia dah masuk Islam, dia bawa Muawiyah jumpa Rasulullah, dia tawarkan agar Muawiyah ni jadi tukang tulis, katib, tukang tulis untuk Rasulullah. Tukang tulis wahyu Muawiyah ni, anak dia. Abu Sufyan lah orang yang pernah mengatakan ma ra'aitun nas ahadan yuhibbu ahadan kahibbu ashabi Muhammadan, dia kata. Aku tak pernah tengok satu orang manusia yang cintakan seorang manusia yang lain seperti mana sahabat-sahabat Muhammad cintakan Muhammad. Masa dia tangkap sahabat-sahabat Nabi macam Asim bin Sabit, macam Khubayb, macam Zaid bin Jasinah, dia siksa sahabat-sahabat Nabi ni lepas perang Badar. Kemudian Abu Sufyan kata kepada Zaid bin Jasinah, hang seronok tak kalau tempat hang kami tukar dengan Muhammad? So Muhammad main duduk tang ni, sebab Muhammad punya rana lah hampa kena siksa.
Maka Zaid bin Jasinah kata, aku tak rela walaupun Rasulullah kena sedikit tersusuk sikit pun aku tak rela. Maka terkejut Abu Sufyan. Dia kata, aku tak pernah jumpa orang yang sayang dekat orang lain ni seperti mana sahabat Muhammad sayang dekat Muhammad. Memang tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu memang terlalu cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Sufyan masa tu hati dia dah sedetik Islam tu dah ada dah. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan Abu Sufyan ni titik-titik Islam tu duk main dah. Antara yang awalnya adalah peristiwa Zainab, saya pernah cerita di masjid ni. Yang anak Nabi nama Zainab tu kan, yang dia tengah-tengah malam naik unta nak menyeberang balik ke Madinah tu. Kemudian ada dua orang jahiliah Mekah ni pi tolak unta tu jatuh sampai rebah pada masa tu Zainab tengah mengandung. Kan? Jadi masa tu Abu Sufyan lah yang pi selamatkan dia. Pada masa tu Abu Sufyan bukan Islam. Maksudnya hati Abu Sufyan ni dia ada juga. Sebab tu Abu Sufyan dia memerangi Rasulullah, tapi dia tak kacau secara physically macam Abu Jahal ni. Ya? Tapi nanti bila dah Abu Jahal apa semua tak ada dalam perang Badar, selepas pada tu dia ketua orang Islam, ketua orang Quraisy lah. Perang Uhud, perang Ahzab, dia lah yang pakat dengan Yahudi, dengan Bani Ghatafan apa semua ni. Tapi dia ada cerdik dia. Ya? Dia ada cerdik dia. Ya. Dan ada beberapa kali lah hati dia terpancul. Satu lagi yang cerita Zaid bin Jasinah tadi tu, dia kata lagu tu masa apa? Masa dia tak Islam lagi. Ya, baik. Benda yang ketiganya yang memang akhirnya dia masuk Islam terus lah. Bila berlaku Fatuh Mekah, Nabi buat pengumuman kan, siapa berada dalam rumah sendiri selamat, siapa berada dalam Masjidil Haram selamat, siapa berada dalam rumah Abu Sufyan selamat. Maka dia jadi seronok, Nabi raikan dia. Akhirnya dia terima Islam. Ya, dia terima Islam. Lepas tu berlaku peristiwa tuan-tuan, lepas dia terima Islam, para sahabat ni tak berapa nak kawan dengan dia. Ada cerita. Para sahabat Nabi tak berapa nak rapid dengan dia. Pasal yalah tuan-tuan, lama seteru dengan dia. Duk bergaduh dengan dia ni daripada mula-mula Islam mai, perang Badar pun lawan dengan dia, perang Uhud pun lawan dengan dia, perang Ahzab pun lawan dengan dia, duk lawan dengan dia berapa puluh tahun. Tiba-tiba dia masuk Islam, nak duk sekali ni berasa susah. Orang yang boleh tebal muka duk sekali bila bergaduh ni orang politik. Astaghfirullahalazim. Dia boleh duk sekali. Ya, bergaduh berapa lama tapi bila dia tak apalah, tak boleh salah depa kan. Nampak macam mana? Memang tu dunia depa kena begitu. Tapi sahabat Nabi pun berasa hati juga kan, tiba-tiba nak pergi rangkui peluk susah lah. Jadi Abu Sufyan pergi mengadu kat Rasulullah. Kata pasal apa sahabat-sahabat Nabi ni tak apa nak percaya kat aku. Ada cerita. Ada hadis tu panjang, nantilah saya cerita. Kalau cerita yang tu lagi tak boleh masuk cerita ni lah. Baik. Abu Sufyan cerita kat Nabi, dia pergi jumpa Rasulullah, bagi tahu. Ya, jadi akhirnya para sahabat apik dengan dia balik lah. Rasulullah SAW hebat. Baik. Maka tuan-tuan, Abu Sufyan cerita, dia kata, anna Hirqal arsala ilaihi fi rakbin min Quraisyin wa kanu tujaran bisyam. Hadis ni Abdullah bin Abu Sufyan cerita ke Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas cerita riwayat. Baik. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi, sepupu Nabi dan sahabat Nabi yang kecil. Dan Abdullah bin Abbas adalah ulama dalam kalangan sahabat. Bila Nabi SAW dah wafat, Abdullah bin Abbas dihantar ke Mekah dan dia jadi mufti di Mekah. Mufti dalam kalangan sahabat, pemberi fatwa. Dan Abdullah bin Abbas ramai anak-anak murid di Mekah. Ramai anak-anak murid di Mekah yang mengikut jalan Abdullah bin Abbas. Antaranya macam Atta' bin Rabah. Atta' bin Rabah ni tok guru besar tabi'in lah, bukan sahabat, dia tabi'in. Jadi Atta' bin Rabah ni ada anak murid lagi. Macam Sufyan bin Uyainah. Terus bin Kausan atas sikit. Jadi Sufyan bin Uyainah ni ada anak murid lagi, nama dia Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i, kalau kita tengok jalur dia akan bawa sampai kepada Abdullah bin Abbas, sanad dia. Baik. Sambung Maka Abdullah bin Abbas cerita kata Abu Sufyan masa dulu-dulu ni pernah dia ni bawa rombongan tujar, para peniaga ni pergi ke Syam, ke wilayah Rom masa tu. Masa ni zaman Quraisy. Nabi dah ada. Nabi SAW dah jadi Rasul. Ni era-era lepas perang Badar, lepas perang Uhud. Jadi mereka duduk jalan bisnes mereka. Dia bawa lah geng-geng bisnes dia ni pergi lalu kut Syam. Maka Raja Rom ni panggil. Panggil dan nak tanya mereka ni beberapa soalan. Bila Raja Rom tahu delegasi ni mai daripada Mekah, maka Raja Rom panggil. Nak tanya beberapa soalan. Fa'atauhu wa hum bil Ilya. Depa dibawa ke Ilya ni istana dekat Rom. Ilya ni satu kawasan dekat Syam.
Syam dengan Palestin, kawasan itu. Fada'ahum fi majlisih. Maka Herakl panggil Abu Sufyan dengan kawan-kawan dia ni, para pegawai dia ni, para peniaga ni masuk ke majlis dia. Okey. Wa haulahu uzama'u ar-Rum. Dan keliling tu ada menteri-menteri kabinet kerajaan Rom ni. Raja Rom duduk depan, keliling tu ada menteri-menteri, dan depan tu balai rungseri macam tu ada Abu Sufyan dengan kawan-kawan Quraisy yang lain, kaki meniaga ni. Baik. Summa da'ahum wa da'a bitarjumani. Maka Raja Herakl panggil mai duduk depan, maka Herakl panggil tarjumah, penterjemah dia mai. Penterjemah mai duduk sebelah ni. Okey. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Maka Raja Rom Herakl kata, siapa dalam kalangan kamu ni yang kenal, yang tahu pasal ada seorang lelaki ni yang dia mengaku dia nabi? Oh, dia pun ni tahulah, dia pun ni orang Mekah. Dan dia pun dah pernah perang dengan Rasulullah 2 kali pun. Maka Raja Rom kata, man minkum, siapa dalam kalangan kamu ataupun ayyukum aqrabu nasaban. Barang siapa dalam kalangan hampa ni tahu pasal Muhammad, tahu pasal lelaki ni dan ada keturunan paling dekat dengan dia. Sebab tu saya kata tadi Abu Sufyan dia Bani Umayyah. Tetapi dia bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Baik. Faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaban. Maka Abu Sufyan kata, saya lah tuanku yang paling, kalau nak ikut disebut nasab ni, saya paling dekat dengan lelaki tu yang mengaku nabi tu. Baik. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahrihi. Maka tuan-tuan tengok cerdiknya Herakl ni. Ni orang mahkamah hangpa kena ikut cara Raja Rom ni. Herakl kata, oh hang ke yang paling rapid dengan dia? Rapid bukan rapid rapat, rapid keturunan. Musuh-musuh macam tu. Maka kata Raja Herakl, hang mai depan, lagu tu imam, hang mai depan, kawan-kawan hang ni duduk belakang hang. Dia kata tu. Tuan-tuan tengok macam mana dia atok Raja Rom ni. Baik. Qala li tarjumani qul lahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuhu. Kata Raja Herakl ni kepada penterjemah dia, hang tengok, sekejap lagi aku akan tanya soalan dekat lelaki ni, Abu Sufyan ni. Kalau dia tipu, hang tengok riak wajah kawan-kawan kat belakang, hang boleh detect, oh dia ni bohong ni. Jadi Abu Sufyan pula dia duduk depan, dia tak tahu siapa kawan-kawan dia yang nak buat muka kalau dia bohong. Betul tak? Maknanya dia tak boleh bohong, dia tak boleh balik, dia tak boleh marah kawan-kawan dia, dia tak tahu yang mana yang nak kantuikan dia. Jadi dia tidak ada pilihan, dia kena cakap betul ya. Itu cerdik Raja Herakl ni. Dia kata bagi dia duduk depan, dia tak nampak kawan-kawan belakang. Bila aku tanya soalan, kalau dia jawab bohong, kawan-kawan dia akan buat isyarat. Qala fa wallah laula al-haya'u min an ya'siru alayya kadhiban lakadzabtu anhu. Kata Abu Sufyan, kalau aku tak takut, kalau aku tak malu orang tuduh aku menipu, ataupun kalau aku tak takut dihukum aku sebab menipu, dan kalau aku tak fikir mereka kat belakang tu akan perasan aku bohong, akan buatkan Raja Rom perasan, maka demi Allah aku akan bohong. Dia kata. Maksud bapa dia kata macam tu, pasal masa tu dia belum Islam lah, dan dia nak bohong lah apa pun. Dia nak bohong lah. Baik. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum, qultu huwa fina dhu nasabin. Soalan pertama, Raja Herakl tanya, laki yang mengaku nabi tu nasab dia macam mana, keturunan dia macam mana? Maka jawab aku, dia memiliki keturunan yang mulia dalam kalangan kami, antara yang mulia lah, Rasulullah Bani Hashim, mulia. Baik, Rasulullah SAW. Maka dia terpaksa cakap betul, dia keturunan yang paling mulia lah, antara yang paling mulia dalam kalangan kami. Banyak bani-bani yang dimuliakan dalam era itu. Bani Umayyah juga mulia, Bani Tayyim juga mulia, iaitu Bani Sayyidina Abu Bakar. Bani Adi ni jenis pahlawan, iaitu keturunan Sayyidina Umar, Bani Adi. Sayyidina Osman, Bani Umayyah juga. Khalid Al-Walid, Bani Makhzum. Itu semua bani-bani yang mulia tu, yang bukanlah mulia di sudut macam mana, bani bangsawan lah, keturunan yang terpuji. Baik.
Maka kata Abu Sufyan, dia daripada nasab yang mulia. Qala fahal qala hadha qaul minkum ahadun qattun qablahu? Qultu la. Maka Herakl tanya lagi, sebelum laki ni mai cerita pasal dia Nabi, ada tak orang lain pergi cerita kat hampa kata dia Nabi? Maka kata Abu Sufyan, la, tak ada. Tak ada lagi orang memang mengaku Nabi, dia orang pertama. Ya? Baik. Qala fahal kana min abaihi min malikin? Adakah ayah dia raja dulu? Mereka tanya. Qultu la. Tak. Pak dia bukan raja, pak dia peniaga lah. Ninggai awal. Ya? Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Hak ikut dia selama ni orang kaya ke, orang bangsawan ke, orang susah? Mereka tanya ni. Ya? Qultu bal du'afa'uhum. Kata Abu Sufyan, dia cerita benda betul lah, dia tak boleh bohong. Dia kata orang susah je dia ikut dia. Ikut Rasulullah ni SAW. Ya? Ayazidu am yang kusun? Setakat lah ni pengikut dia ni makin tambah ke makin berkurang? Herakl tanya. Herakl pun cakap utara. Makin tambah ke makin berkurang? Ha? Qultu bal yazidun. Dia cakap betul, tak boleh bohong. Bahkan makin bertambah dia tak. Makin kami lawan makin tambah. Makin kami kepung makin tambah. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ya. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fih? Kemudian kata Herakl, ada tak dalam kalangan semua pengikut dia ni seorang pun jadilah? Ada tak? Ada tak dalam pengikut dia ni yang murtad, yang dah radda minhu, yang murtad keluar daripada dia ba'da an yadkhula fih, selepas masuk Islam? Maknanya ada tak orang murtad? Ada tak pengikut dia yang masuk ikut dia, lepas tu rasa menyesal keluar balik? Ada tak? Kata dia, qultu la. Ya? Aku jawab, tak ada. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqul ma? Kata Herakl tanya lagi, sebelum lelaki ni duk pergi cerita kata dia Nabi apa semua ni, pernah ada hampa cop dia sebagai penipu sebelum ni? Maka dia kata, cakap benar. Dia kata, la, tak pernah ya. Bahkan kami panggil dia Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Baik. Qala fahal ya'diru qultu la wa nahnu minhu fi middatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Maka dia ada tanya lagi, pernah ada lelaki tu dia buat kinat? Maka kata Abu Sufyan, setakat lah tak pernah lagi. Tapi tengok dia nak cari peluang juga, nak kata kat Rasulullah. Dia kata setakat lah dia tak pernah buat kinat lagi. Tapi sekarang ni, masa Tuanku tengah tanya ni, kami dengan dia tengah gencatan senjata. Ni kira era lepas perang Uhud sikit ni. Ya? Okay, jadi tak tahulah kot lepas ni dia kinat. Dia nak kata juga. Dia tak boleh bohong tapi dia pandai main yang tu. Tak tahulah kot lepas ni dia kinat. Baik. Qala walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairi hadhihi kalimah. Baik. Lagi saya sambung lagi. Qala fahal faltumuhu qultu na'am. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Kata Herakl, kamu pernah perang tak dengan dia? Kata Abu Sufyan, pernah perang lah. Macam mana? Result peperangan, hasil peperangan tu jadi ke mana? Maka kata Abu Sufyan, yalah kami perang ada beberapa kali, ada masa dia menang, ada masa kami menang. Tu. Maksudnya Abu Sufyan dia belum Islam. Ya. Baik. Qala, ni baru main yang hadis ni, yang malam ni kita ni. Nampak dia ni panjang. Qala madza ya'murukum? Maka kata Herakl, sebenar-benarnya lelaki tu yang kata Muhammad itu, dia suruh kamu buat apa? Dia ajak kamu buat apa?
Kena cakap benar. Qultu yaqul u'budullah wahdahu. Sembahlah Allah yang satu. Esakan Allah. Allah esa. Allah esa. Dia tak suruh buat apa, yang dia suruh yang pertama esakan Allah. Sembah Allah esa. Tak ada Tuhan selain Allah. Adakah orang-orang Arab Quraisy tak kenal Allah? Kenal kan? Sebab tu depa pun ada nama Abdullah, sebab tu depa bersumpah pun wallah. Sebab tu bila depa tulis surat perjanjian pun bismikallah dengan nama Allah. Cuma depa tak tahu bismillahirrahmanirrahim, depa tak tahu. Tapi bismikallah wallahi sentiasa di mulut depa pun. Cuma depa mengadakan patung-patung menjadi sekutu bagi Allah. Mereka tahu tentang kewujudan Allah, tetapi mereka tidak mengesakan Allah. Mereka meletakkan patung-patung sebagai sekutu bagi Allah. Sebab tu bila kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami tidak mensyirikkan kamu ya Allah. Betul dia sambung, illa man huwa tamliku wa ma malak. Kami tidak mensyirikkan kamu ya Allah, melainkan melainkan mereka yang engkau jadikan mereka itu sekutu bagimu ya Allah. Depa reka pula. Depa tambah lafaz talbiyah itu. Padahal lafaz talbiyah sebenar setakat tu lah yang kita dah baca bela ni tu. Tapi zaman jahiliah depa tambah. Depa mengada-adakan Tuhan selain daripada Allah. Patung pertama yang masuk Kaabah, apa nama patung tu? Yang masuk Mekah, Hubal. Patung tu nama Hubal. Baik, dia pergi ambil di Syam. Masa tu Syam dah mula penuh dengan patung. Saya dah cerita dari masjid ni kan. Ada seorang lelaki ni businessman, dia yang pergi Syam, dia tengok orang dekat Syam masa tu dah mula sembah patung. Maka dia tanya kenapa apa nama lelaki tu? Allah, saya tak ingat Khuzai di belakang. Al-Khuzai di belakang tu kan, depan nama apa tu? Amru bin Al-Khuzai. Kan sebenarnya cerita dah di masjid ni. Jadi kaki businessman, dia pergi menjaga dekat luar negara. Dia tengok dekat Syam masa tu ustaz, ulama-ulama orang agama ni dah mula sembah patung. Maka dia tanya, patung apa yang bersembah ni? Maka kata para ulama ni, inilah Tuhan. Inilah wakil-wakil Tuhan. Kita minta kat dia hujan, dia turun kita hujan. Kita minta tolong dia tolong kita. Maka kata Amru bin Luhai Al-Khuzai baru keluar. Kata Amru bin Luhai Al-Khuzai ni, kalau macam tu ini sudah cukup baik. Masa tu di Mekah clean lagi tuan-tuan, tak ada patung-patung, tak ada lagi. Ini kalau zaman sebelum fatrah lagi. Zaman jahiliah lah, boleh kata jahiliah lah, fatrah macam mana? Awal jahiliah. Mula-mula dah masuk patung ni. Azan. محمد رسول الله
Allah. Sambung tuan sikit lagi. Saya cepat sikit tak apa. Maka dia tanya, ada tanya apa yang dia suruh? Maka kata Abu Sufyan, maksudnya Abu Sufyan belum Islam tapi dia disyaratkan untuk bercakap benar. Dia kata, Abu Sufyan kata Muhammad itu menyuruh untuk menyembahkan Allah. Abdullah bin Amr bin Luhai Al-Khuzai ini cerita tadi tu dia buat balik berhala pertama ke Mekah nama Hubal. Lepas tu mulalah berkembang macam-macam jenis berhala di Mekah. Lata, Uzza apa semua tu lah. Itu cerita lama. Baik. Zaman Abu Sufyan apa semua ni, zaman jahiliah dah banyak dah berhala. Baik. Maka kata Abu Sufyan, dia suruh sembah Allah yang Esa. Jangan syirikkan Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan menyuruh untuk meninggalkan apa yang pesan-pesan mak pak nenek moyang dulu. Maksud yang pesan-pesan ucapan-ucapan jahiliah, ada cerita macam-macam ni, kepercayaan karut-karut, kepercayaan kepada kurafat, kepada syirik, tentang tatayur, adwa, safra, semua tu buang. Tatayur ni maknanya apa? Maknanya percaya kepada ramalan burung, tilik-tilik burung ni, percaya pada nasihat Nabi sebut wala tiyarah, wala la adwa wala tiyarah. Jangan percayalah benda-benda karut kurafat. Jangan percaya kepada safar. Safar ni ada dua tafsir. Ada dua syarah. Satu kata kepercayaan Syiah dalam bulan Safar. Satu lagi percaya kepada ada satu ulat dalam perut yang boleh merosakkan orang lebih daripada penyakit kulit. Itu namanya Safar juga. Itu Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. Dalam hadis tersebut. Wala tiyarah, dan jangan percaya burung. Bukan bermaksud burung, tapi tiyarah ni bermaksud tatayur. Percaya kepada tilikan burung. Kalau keluar burung kona kanan, bagus. Keluar burung kona kiri, tu bala. Maka apa saja yang anything yang related to kepercayaan kepada sial, Nabi tak bagi, Islam tak bagi, tolak. Dalam hadis yang lain Nabi kata wa yu'jibuni al-fa'lu, aku lagi suka al-fa'lu. Sahabat tanya wa mal fa'lu ya Rasulullah, apa benda fa'lu itu? Kata Nabi, kalimatun thayyibah, ucapan yang baik, peringatan yang baik, lafaz yang boleh buat orang rasa lega. Ini kita hari ni banyak lebih cerita. Hang nak tahu tak ni? Cukup 100 tahun dah ni, habis kemat dah kita lepas ni. Hang nak tahu dah lepas ni Dajjal keluar dah tu, beranak dah kat sana tu. Ni hang nak tahu dah lah ni. Duk gempak orang sedia. Baru ni Mei 13 September ni nak turun bala berapa ratus ribu pula ni, habis kita apa semua ni. Kata Nabi, wala adwa wala tiyarah, tak ada semua tu. Kalau ada pun itu
Ketetapan daripada Allah. Kita jangan meramal-ramal. Lakin yu'jibuni al-fa'lu, tapi aku suka kalau orang sentiasa duk bagi lafaz-lafaz yang positif. Apa positif? Awak 100 tahun jadi guru mana? 100 tahun jadi guru mana? Kata Nabi, ala kulli mi'atin sana, ala ra'si kulli mi'atin sana. Setiap 100 tahun Allah, setiap kepala 100 tahun Allah akan bangkitkan rajulan yujaddidu dinaha, lelaki yang akan memperbaharui agama dia, mujaddid. Bagus Kalau kata Imam Mahdi pun tak apa, bagus lah. Tapi kita duk gempak orang sedia. Ni habis dah ni, nak masuk tahun ni habis lagi, makanan tak cukup, apa tak cukup. Duk cerita benda dah takut ni. Jadi Nabi tak bagi. Kalau cerita benda-benda takut berdasarkan fakta tak apa, tapi berdasarkan ramalan. Ramalan ni tak boleh. Ramalan pula ramalan kartun apa? Simpson apa benda kartun tu? Kaya ramalan kartun ni. Teruk pada orang jahiliah lagi apa? Simpson. Orang jahiliah orang burung ni kartun. Allah, orang kita lah. Bukan orang kita, orang dunia lah. Bukan orang Melayu saja. Seluruh dunia percaya kartun tu. Kadang-kadang mereka tu dah plan dah. Dan mereka buat lah di kartun. Dan kadang-kadang benda tu berlaku dah. Barulah orang ingat kartun tu lukis. Itu perangai mereka. Tapi kita percaya. Betul adalah 2-3 orang kat YouTube cerita mimpi tu mimpi ni, orang pun percaya. Begitulah orang Islam lah ni. Baik. Ni tak boleh percaya benda macam tu. Tu Nabi suruh tinggal. Baik. Nak percepat jadi lambat juga. Secepat lagi. Apa lagi? Kata Abu Sufyan, dia suruh solat. Wa ya'muruna bis salati. Suruh semayang. Wa sidqi, dan supaya bercakap benar. Pasal tu masuklah hadis ni. Bercakap benar dan menjadi orang yang benar. Maksudnya menjadi orang yang benar adalah apa? Perbuatan dia benar, kata-kata dia benar, pengakuan dia benar. Dia buat tindakan apapun ikhlas. Ikhlas itu kebenaran. Wal afafi wasilati, dan memberi kemaafan dan mengadakan silaturahim, semua yang baik-baik saja Nabi suruh. Okey, baik, saya nak tutup yang ini. Maka bila habis cerita yang tu, Herakl kata dekat penterjemah dia, suruh penterjemah dan terjemah balik. Saya baca sekali lalu dah pasal saya nak tutup. Baik. Kata Herakl, qul lahu, okey, baik. Katakan pada dia, sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum zu nasabin fakadzalika ar-rusul tub'asu fi nasabi qaumiha wa sa'altuka, alhamdulillah, wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadza qaul fadzakarta alla faqultu law kana ahadun qala hadza al-qaul qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah. Kata Herakl, kalau aku tanya hang pasal nasab dia, hang kata nasab dia bagus, itulah para rasul, Allah akan pilih nasab yang paling bagus. Aku tanya hang tadi, adakah orang yang sebelum ni pernah mengaku jadi nabi? Hang kata tak ada. Bermaksud kalau ada, bermaksud lelaki tu mungkin tiru ucapan lelaki sebelum ni, tapi tak ada bermaksud dia tak tiru siapa-siapa. Mun aku tanya hang, hal kana min abihi min malakin, adakah bapak dia dulu raja? Hang kata tak. Qulta la, hang kata tak. Qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Hang kata tak. Jadi kalaulah bapak dia raja, bermaksud dia mengaku jadi nabi tu pasal sebenarnya dia nak claim jadi raja ya, bukan nak jadi nabi sangat. Tapi hang kata pak dia bukan raja, bermaksud dia tidak ada kepentingan tu pun, dia kata. Herakl yang Kristian duk dakwah depa ni. Baik. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an taqul ma qala fadzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Aku tanya hang tadi, adakah dia ni dulu pernah dituduh menipu ataupun pernah pecok dia penipu sebelum dia mengaku nabi? Hang kata tak. Orang begitu tak pernah menipu atas nama manusia, macam mana dia nak tipu atas nama Allah? Herakl kata kepada dia, kepada Abu Sufyan. Baik. Wa sa'altuka ashrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta an du'afa'ahum an du'afa'ahum. Aku tanya hang tadi, siapa yang ikut dia kebanyakan? Orang besar-besar ke orang lemah-lemah, orang miskin-miskin? Hang kata orang miskin-miskin. Maka kata aku, begitulah para rasul yang mana orang-orang susah yang mula-mula ikut dulu. Kemudian aku tanya hang, mereka ni makin bertambah kan berkurang? Hang kata makin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma wa sa'altuka. Okey, hatta yatimma.
Mereka ni makin bertambah kau korang, makin bertambah. Ada tak yang murtad? Hang kata tak ada. Itulah iman dia kata, sifat iman. Bila dah masuk melekat ke hati, orang tak patah balik dah. Selalunya begitulah. Bila iman dan hidayah bila mana sudah terlekat di hati ni, insya-Allah dia tak patah balik dah. Dosa dia buat juga kadang-kadang, tapi istighfar. Tapi nama kita nak patah balik susah sangat dah. Kalau patah balik juga ni keras sangat dah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kita nak masuk Rabiul Awal ni kan, banyak kena cerita pasal Nabi SAW. Banyak kena cerita pasal Nabi. Ya. Pada tahun terakhir Nabi, masa peristiwa haji, Nabi terakhir dan tamu terakhir. Dalam musim Nabi duduk di musim haji tu, Nabi bila jumpa dengan para sahabat, di mana pun Nabi akan tanya. Hal balaghtu risalah? Adakah aku dah sampaikan risalah kepada hangpa? Adakah telah cukup risalah aku bagi kepada hangpa? Telahkah aku sampaikan? Dia tanya. Sahabat kata, qad balaghta ya Rasulullah, engkau telah sampaikan ya Rasulullah. Nabi rajin tanya macam tu. Masa tu sahabat-sahabat tak syok apa lagi. Sayyidina Umar dia syok lah. Elok sahabat kata, engkau telah sampaikan risalah ya Rasulullah. Maka tu Nabi kata, Allah saksikan ini ya Allah, saksikanlah ya Allah, sesungguhnya mereka ni jadi saksi yang aku telah sampaikan risalah. Kerap Nabi jumpa orang tu, Nabi kata aku tu. Nabi jumpa orang ni, Nabi tanya macam tu. Adakah aku telah hal balaghtu risalah? Telahkah aku sempurnakan risalah? Telahkah aku sampaikan risalah? Dia berkata, qad balaghta ya Rasulullah. Telah Rasulullah, dah. Rupanya tuan-tuan, itu sebagai satu signal Nabi nak pi dah tahun depan tu. Jadi Nabi takut ada orang yang tak dapat lagi seruan. Tuan-tuan, ini sifat da'i. Nabi takut ada orang yang dia boleh bagi alasan yang tak mai pun, tak sampai pun seruan, tak sampai pun dakwah, tak dengar apa pun. Nabi tanya yang dah Islam dah, yang dah sahabat dah. Nabi tanya lagi, ada dah aku apa jadi saksi dah? Pernah dah aku cerita semua? Cerita dah ya Rasulullah. Sampai jadi Nabi pergi sana tanya, pergi sini tanya. Allah tuan-tuan, itulah sifat dakwah. Kita bagi sehabis ruang yang ada pi. Kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang tak lawan Islam pun, sebutlah sekali dua sikit-sikit, buah mula bagi lawak pun tak apalah. Bagi dia dengar sikit satu dua benda, kurang-kurang kita tak dipersoalkan. Kita duduk dengan dia hari-hari, kita tak pernah sebut pasal Islam pun. Sebut sekali dua. Melawak sikit-sikit tak apalah, melawak sikit-sikit, melawak lagu mana? Jom pergi masjid, kata aku tu. Dia gelak api lah. Lama-lama tuan-tuan 10 kali tuan-tuan ulang, dia kan tanya, boleh lah pergi masjid? Awak tak boleh pula, utamai pula. Sampai kan. Saya nampak lagi, saya nak konti lagi 3 minit. Maka last sekali Herkel kata, itulah aku tanya hang, apa yang dia suruh? Hang kata dia suruh untuk sembah Allah yang Esa. Dia suruh solat, dia suruh tinggalkan percaya-percaya khurafat apa semua ni, dia suruh saling memaafkan. Tak ada satu pun yang dia suruh itu mudarat. Baik. Dan fa in kana ma taqul haqqan fasayamliku mawdi'a qadamai hatai. Dia kata apa? Demi Allah. Herkel kata, ni bukan Abu Sufyan. Herkel kata kat Abu Sufyan, demi Allah, kalau semua benda yang hang cerita kat aku ni betul, ketahuilah, demi Allah, kekuasaan lelaki itu akan sampai ke bawah kaki aku ni. Pengaruh dia, dakwah dia, kekuasaan dia akan sampai ke bawah kaki yang sedang aku pijak. Betul tuan-tuan? Baik. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum. Sebenarnya dia kata, kami orang Kristian yang betul-betul true ni, Kristian yang memohon ramai dah zaman tu. Herkel ni saya ingat dia bukan raja sangat, dia governor. Masa Syam masa tu dia luas. Ada Rom yang lawan Nabi pun ada. So ni Herkel yang bagus. Maka dia kata, sebenarnya aku duk kaji-kaji, aku tahu dah. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sebenarnya aku tahu dah yang masa ni, kalau ikut timing kami kata masa ni dia kena keluar dah. Masa ni keluar dah lelaki tu, yang Rasul akhir zaman tu. Depa tahu dah tuan-tuan. Depa kenal Rasulullah seperti mana kita kenal nabi-nabi terdahulu. Bila saya kata kat tuan-tuan, nabi mana yang zaman nak berlaku banjir besar? Tuan-tuan sekali 1 saat tak boleh jawab. Apa nabi? Nabi Nuh. Kan?
Kalau saya kata Nabi mana yang terpaksa sembelih anak? Sekali imbas tu tak boleh jawab. Nabi Ibrahim. Lagu itulah dia kenal Rasulullah. Seperti mana kitab kita menceritakan Nabi-Nabi terdahulu detail, seperti itulah kitab-kitab asli mereka menceritakan tentang Rasulullah detail. Kalau mereka orang Kristian yang jujur, yang melazimi kitab-kitab ori ni, dia tahu dah lelaki yang akan datang ba'da Isa. Sebab Allah pun sebut dalam Quran pun sebut kan, Nabi Isa kata, "Inni Rasulullah ilaikum," aku rasul kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya mutarrah, yang akan membenarkan kitab Taurat Nabi Musa sebelumnya. Wa yubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di, dan aku juga datang memberi berita gembira tentang rasul selepas aku. Ismu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jadi semua orang tunggu Ahmad ni. Dan dalam kitab-kitab dia pun tunjuk dah, okay, masa ni kena keluar dah. Lepas tu dia kata, aku tahu yang dia keluar, tapi lam akun azunnu annahu minkum, dan aku tak terfikir pun yang rupanya nak keluar dalam kalangan kamu. Aku dia kan lelaki yang akhir zaman yang akan jadi rasul terbaik itu akan keluar dekat Syam. Mungkin akan keluar kat Parsi ke? Mungkin tok guru Kristian kami ke akan jadi Nabi? Rupanya orang Arab, orang Mekah yang tak ada tamadun, yang jahiliah, yang merompak, yang mabuk. Tapi Nabi tak macam tu. Tapi komuniti tu Allah terbitkan lelaki mulia di celah-celah komuniti jahiliah tu. Aku tak sangka dia kata. Okey, baik. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajashamtu liqa'ahu. Kita kalau aku ada cara nak tinggalkan tahta aku ni, lari pergi kat dia sengat-sengat orang tak perasan untuk jumpa dia, aku akan buat benda tu. Dia kata, walau kuntu indahu, dan kalau aku ada kesempatan duduk dengan dia sat, la ghasaltu an qadami, aku akan basuh kaki dia. Ni Raja Rom ni kata, hampah duduk dengan dia, adik-beradik dengan dia, duk lawan dia, duk tuduh dia macam-macam, duk cerca dia, duk seksa dia, duk perang dengan dia. Aku ni yang duduk jauh dengan dia, tak ada peluang nak jumpa dia. Kalau aku boleh jumpa dia, aku ni raja, aku nak basuh kaki dia, tu level aku. Nah itu bagaimana para orang yang mengetahui kebenaran, yang berada pada jalan kebenaran, dia mengenali kebenaran. Sebab tu peribahasa Melayu lama kata apa? Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Orang muda kata YMTT. Yang mana tahu, kan? Kadang-kadang orang bila dia tak tahu, tak ada harga apa pun benda tu bagi dia. Ada orang yang ayah dia, tok wan dia, tok guru besar, rumah ada kitab penuh, tapi dia tak reti, maka dia anggap benda tu tak ada apa pun. Dia tak beli. Tapi ada orang yang dia memang nak sangat berguru, nak sangat ilmu, tapi tak ada kesempatan tu. Satu kitab kecil pun sangat berharga pada dia. Orang yang mengetahui kelebihan solat jemaah, orang yang mengetahui kelebihan datang mengimarahkan masjid, dan dia lekat iman dia dengan benda tu. Nabi kata, Inna Allah Azza wa Jal dhamina liman kanat al-masjidu baitahu al-amna wal-jawaza ala sirat yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang dia duduk di masjid ni dan dibuat masjid lagu rumah dia, maknanya dia jaga masjid, sayang masjid, nanti di hari kiamat, masa waktu titian sirat, Allah jamin dia lintas senang. Orang yang dia faham hadis tu dan benda tu melekat dekat dia, dia sungguh-sungguh jaga masjid. Tapi orang yang dia tak faham, dia anggap macam tak ada apa. Nabi kata, man qada ilal masjid awraha, barang siapa yang pagi pergi masjid, petang pergi masjid, bermaksud 5 waktu pergi masjid, a'andallahu lahu nuzulan fil jannah kullama qada awraha. Setiap kali dia pergi berulang masjid tu, Allah buat kat dia satu pokok di syurga tiap kali dia pergi dan balik masjid. Orang yang dia faham sungguh hadis ni dan dia ambil berat sungguh, dia tahu kebenaran, maka dia seronok pi, duk kira, dia sedang duk bina taman dia dekat syurga dia kelak. Orang yang dia anggap macam benda ni perbandingan saja kot, benda ni contoh kot, tak logik akal kalau seorang satu pokok sekali pi, dalam dunia ni berapa bilion orang Islam, berapa puluh tahun dah sejak Nabi Adam, tak masuk akal. Dia duk fikir lain gitu, maka dia tak rasa apa benda tu lalu kat dia. Kata Nabi, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kerana yang ke depan ni banyak benda yang kita takut ni. Tapi kita tak tahu semua lah kan. Maksudnya hadis tu larangan untuk terlalu berseronok. Boleh berseronok tapi jangan terlalu berseronok.
Tapi kalau kita tak rasa apa, kita seronok setiap masa, 24 jam seronok gelak setiap masa. Bukan tak boleh seronok, saya pun kaki seronok juga, tapi Nabi tak bagi kerak sangat sampai tak pernah teriak. Teriak ni bermaksud apa? Teriak di tengah malam, doa pada Allah, ingat kepada kematian. Teriak macam tu lah. Bukan teriak tak ada pasal ni. Ha? Ni wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, demikian hadis tadi tu. Yang nak cerita tentang kebenaran itu. Mudah-mudahan kita faham makna kebenaran itu. Bulan depan insya-Allah panjang umur, tuan-tuan. Saya nak pergi hadis seterusnya. Saya ingat habis bab ni lah. Bab ni pendek lah. Saya ingat hadis tu tuan-tuan kena bagi ramai lagi lah. Pasal bulan depan dia cerita yang tentang kebenaran ni, tuan-tuan lagi nampak. Kisah tentang seorang Nabi ni, dia bawa kaum dia pergi perang. Tuan-tuan tahu hadis tu. Tuan-tuan tahu Nabi tu. Lepas tu berlaku peristiwa yang melibatkan matahari, yang melibatkan api turun pada langit, yang melibatkan ada orang tangan melekat. Ni bukan cerita mastika, ni cerita hadis sahih. Dan yang riwayatkan hadis tu ialah Hasan bin Ali. Rare kan? Mudah-mudahan bulan depan kita semua pakat sihat, kita semua pakat banyak umur, kita boleh main. Bagi ramai sikit lah bajet song ni. Nama besar, tapi gila saya tak apa nak ramai. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.